bacakan satu kenyataan akhbar daripada saya. Kerajaan Negeri Pulau Pinang ingin memaklumkan mengenai pewartaan penyakit rabies atau anjing gila di negeri Pulau Pinang berkuasa pada 15 September 2015 seperti yang termaktub di bawah Akta Binatang 1953 iaitu Akta 647. Pewartaan ini diambil setelah didapati kes rabies yang bermula di Perlis telah menular ke Pulau Pinang dan disahkan pada 14 September 2015 yang lalu, iaitu pada hari Selasa. Hari Isnin. Kes rabies mula dikesan di negeri Perlis yang dilaporkan pada 17 Ogos 2015 telah mendapat kesan positif kes oleh Veterinary Research Institute VRI Ipoh pada 28 Julai 2015. Kes positif rabies yang mula berlaku di negeri Pulau Pinang dan disahkan pada 14 September 2015 adalah bermula dengan satu kes gigitan di Pokok Sena, daerah Seberang Perai Utara yang berlaku pada 8 September 2015. Kes kedua positif rabies dilaporkan pada 15 September 2015 di Taman Nelayan Kuala Sungai Pinang di daerah Barat Daya yang melibatkan satu kes gigitan pada 14 September. Sehingga kini dua kes positif rabies telah dikesan di Pulau Pinang. Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersama dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri dan Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Pembandaran Seberang Perai telah menubuhkan Jawatan Kuasa Pengawalan Wabak Rabies Negeri Pulau Pinang bermula pada 19 Ogos setelah kes mula dilaporkan di Perlis. Jawatan kuasa ini dipengerusikan bersama oleh Pengarah Perkhidmatan Veterina Negeri dan Exco Kerajaan Negeri. Bilik Gerakan Pengawalan Wabak Rabies Pulau Pinang telah dibuka di Ibu Pejabat JPV Jabatan Perkhidmatan Pulau Pinang di Bukit Tengah. Jawatan kuasa ini juga telah memutuskan untuk memulakan operasi pengawalan dan pembasmian rabies pada 16 September 2015 mengikut pewartaan penyakit rabies di negeri Pulau Pinang. Operasi ini melibatkan penangkapan, pemusnahan dan pelupusan semua anjing terbiar di negeri Pulau Pinang. Semua anjing peliharaan diperintahkan untuk digurung dan divaksin, ditanda serta dilesenkan sehingga wabak ini ditamatkan. Semua anjing yang berkeliaran akan ditangkap dan dilupuskan. Pesanan kepada orang awam, sekiranya anda telah digigit atau bersentuhan dengan haiwan mamalia terutamanya anjing, sila dapatkan rawatan dengan kadar segera dan melaporkan kepada pihak berkuasa sama ada Polis Diraja Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri dan juga pihak hospital. Sila laporkan juga sebarang aktiviti anjing terbiar di kawasan anda kepada pihak berkuasa tempatan. Orang awam juga dinasihatkan untuk memberi kerjasama sepenuhnya kepada agensi-agensi yang terlibat di dalam operasi ini. Kerajaan negeri dengan ini memohon kerjasama daripada semua pihak untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh JPV dan pasukan berkenaan ketika kerja pembasmian penyakit dilaksanakan di lapangan seperti pengawalan, pemvaksinan, penahanan serta pemusnahan anjing sekiranya diperlukan. Saya seterusnya ingin jemput Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk membacakan pewartaan ini. Silakan. Sangat pewartaan semua akan diedarkan kepada orang media. Dan ini adalah selepas kita mengadakan mesyuarat Exco pada hari Selasa dan telah memulakan tindakan untuk menghapuskan anjing-anjing supaya tidak dapat menyekat dan juga menghapuskan penyakit anjing gila. So, selepas mendengar maklumat yang diberikan oleh Dr. Samia, itu pengarah Jabatan Veterina dan juga perbincangan dengan Datuk Dr. Sailat, pengarah Jabatan Kesihatan, saya telah memutuskan untuk menandatangani perintah sebagai Ketua Menteri di mana mulai 15 September 2015 kawasan Pulau Pinang diisytiharkan sebagai kawasan jangkitan penyakit anjing gila. Nah, ikuran daripada tanda tangan saya dan juga perintah yang saya keluarkan sebagai Ketua Menteri, semua langkah-langkah perlu dan cemas akan diambil untuk menghapuskan anjing liar. Dan tindakan ini saya telah keluarkan arahan bahawa ia mesti dijalankan dalam masa terdekat. Sekiranya tidak dijalankan atau ada sebarang
penguatkuasaan yang tidak teratur, saya akan ambil tindakan ke atas pegawai tersebut. Ini adalah sesuatu keadaan yang amat cemas dan perlu, oleh itu harus disegerakan. Dan saya mahu pihak penguasa jangan melengah-lengahkan kali ini. Perkara sangat penting. Kerana kalau berjangkit bukan sahaja binatang-binatang lain akan jadi masalah. Malah saya rasa kalau gigit manusia, rakyat, kesihatan, mungkin nyawa rakyat kita terancam. Oleh itu saya selalu daripada mengeluarkan perintah ini untuk seluruh negeri Pulau Pinang. Saya mahu semua PBT, saya mahu Jabatan Kesihatan dan juga Jabatan Veterina mengambil tindakan keras. Kalau tak cukup anggota, ambil anggota 9 supaya kita dapat menghapuskan wabak ini. Dan ini saya rasa mula dengan anjing-anjing liar. Kita harap bahawa pemilik-pemilik anjing pastikan anjing-anjing anda tidak bebas. Kerana kalau dia terbebas dan terlepas pulang, mungkin digigit oleh anjing yang dijangkiti dengan penyakit anjing gila, maka mereka juga akan perlu dihapuskan. Di sini saya rasa kita boleh lihat ekoran daripada perintah yang saya tandatangani berkuasa 15 September 2015. Saya ingin tegaskan kerana ini adalah perintah kawasan jangkitan penyakit anjing gila untuk seluruh Pulau Pinang. Larangan pemindahan. Tidak seorang pun boleh membawa mana-mana anjing keluar dari negeri Pulau Pinang melainkan dengan kebenaran tertulis oleh pengarah perkhidmatan veterina. Dan yang pengunyah atau orang yang bertanggungjawab ke atas mana-mana anjing dalam kawasan tersebut hendaklah memastikan anjing mereka disimpan dengan ketat. Dengan A, menggurungkannya dalam satu kawasan tertutup yang mana tidak memungkinkan anjing itu melepaskan diri. 2, mengikatnya dengan selamat. 3, menuntunnya menggunakan rantai, tali pintak atau kulit yang ikat dengan kuat pada ralang leher atau apa-apa yang dipakai oleh anjing itu. Dan saya telah berikan kuasa kepada pihak veterina. Ini kuasa diturunkan. Mana-mana anjing yang didapati berada dalam satu kawasan jangkitan penyakit anjing gila yang tidak dikawal secara efektif mengikut perintah 4 boleh dimusnahkan oleh mana-mana orang yang diberikan kuasa oleh pengarah perkhidmatan veterina. Itulah sebabnya saya minta Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk mengambil pekerja sambilan kalau tak cukup anggota. Nah, saya rasa kerana ini adalah satu keadaan cemas, maka pekerja sambilan perlu diambil, dan ini tentu akan memakan perbelanjaan, dan perbelanjaan ini akan dikeluarkan oleh pihak kerajaan negeri. Sekarang dianggarkan ratusan ribu lah, tapi kita belum pasti lagi. Tapi wang ini akan dibelanjakan demi keselamatan dan kesihatan rakyat Pulau Pinang. Dan juga mana-mana orang yang diberi kuasa secara bertulis oleh pengarah perkhidmatan boleh memasuki mana-mana tempat untuk memeriksa mana-mana anjing yang didapati berada di dalam satu kawasan jangkitan penyakit anjing gila bagi maksud melaksanakan perintah 4 yang saya tandatangani dan saya sebut tadi. So saya rasa itu amat jelas, dan sebelum saya serah kepada Jabatan Veterina, ada apa-apa soalan? Kerana pejabat veterina pun ada maklumat yang dia nak sampaikan. Dia mula daripada polis, tapi saya rasa dalam tempoh yang agak pendek, 1 bulan telah turun ke Pulau Pinang. Dia jangkitannya mula di polis, tapi telah mula datang ke sini, dan oleh itu kita harus mengambil tindakan.
segaskan. Ada apa-apa soalan? Yes. Saya maksudnya semua anjing dia yang ditangkap akan direbus. Tak kira dia sehat atau tidak. Sekarang ialah kawasan cemas. Saya rasa perkara ini kita akan serahkan kewajipan veterina untuk proses. Saya telah turunkan kuasa. Kerana ini adalah keadaan cemas di mana yang jalankan kerja ini pun menghadapi risiko tinggi. Saya rasa saudari tak berapa biasa apa itu penyakit anjing gila. You know what is penyakit anjing gila? But you know what are the symptoms of those dogs which are, or those animals which are subject to this type of illness? Dia hanya nak gigit benda saja. Tak kira dia anjing atau rusa, dia hanya nak gigit benda saja. Dia rela mati asalkan dia boleh gigit benda. So dia macam zombie. Dia nak gigit benda. Dia rela mati asalkan dia boleh gigit benda. So dalam keadaan macam ni, saya rasa kita perlu menjaminkan keselamatan anggota-anggota dan pekerja-pekerja kita. So saya rasa itu yang lebih mustahak. So saya harap dengan penjelasan ini telah jawab soalan saudari. Kerana ini kita tak boleh berikan arahan itu, arahan ini. Yang penting ialah ia harus dihapuskan. Kita perlu pastikan keselamatan anggota-anggota kita. Tentang perkara lain, saya rasa ia akan diuruskan oleh Jabatan Veterina. Saya tak mau micromanage dalam perkara ini. Saya tak mau micromanage. Saya hanya nak pastikan negeri Pulau Pinang selamat daripada penyakit anjing gila. Dan kerana ia telah merebak dengan begitu cepat daripada negeri Perlis, saya nak pastikan kita ambil sikap serius, jangan main-main dalam perkara ini. CM, is there no way to first identify which dogs are infected by the disease and then you I only think that one destroy I'll ask those? the Jabatan Veterina to answer. Ya, maybe Dr. Afif. Because it's a very technical question. Untuk makluman rakan-rakan media, it's almost impossible to identify first whether these dogs are infected or not. And you can check the practices before. Malaysia, apparently we have been declared free from rabies in 1999 yang diisytiharkan oleh World Organization for Animal Health. Dan kita mendapat status bebas rabies ini pada tahun 2012. Last case kita adalah 1999. Now it has happened again, dan kita yakin ini being transmitted daripada rabies cases from our neighbouring country. Perlis, I mean geographically you all know lah the neighbouring country is, and it is endemic in that particular country, and now it has spread into Malaysia. So kita dah pernah bebas sebelum ini. Sekarang ini you are talking about in Penang alone, we are talking of 50,000, almost 50,000 population of dogs, and that half, I think more than half of it is stray dogs. So it's almost impossible to identify whether it's being infected or not. So based on this akta binatang yang telah kita ada, kita boleh menguasakan akta ini yang mana anjing-anjing yang didapati berkeliaran luar daripada compound rumah atau premis bersendirian boleh ditangkap dan dilepaskan. This is the only method known to humanity to control rabies spread. Dr. Afif, sekarang ni dua mangsa. Beaten so far. We only got 82. No, I mean, Oh, yang telah digigit dan positif di Pulau Pinang dua kes. Satu di SPU Sabang Perai Utara. At first we thought on Monday or on Tuesday we thought it only confined to mainland. But apparently the latest case bitten in Kuala Sungai Pinang, which is in balik pulau, daerah barat daya, confirm positive rabies. Boleh bagi anggaran umur, jantina dan umur. Yang di one is adult in Sabang Perai Utara,
Then in the Ramadan is a child, 11 years old. Yeah, adult to 44 years old. So far they've already received the appropriate treatment. That's why we have to work with Jabatan Kesihatan Negeri. I think I've already put in lampiran appendix on rabies, a little bit on rabies. It's just a short summary for you guys. But you can also, I think, do your own research and searching. What is rabies practically? It's a very high mortality disease. It's a zoonotic disease where the infection will get human will acquire it from animals. Transmission. There's no human to human transmission. And the treatment is practically to give immunoglobulin and serum. And that one, if human got bitten and then there's a positive case, then they will be treated accordingly by our hospitals. So I think it's very important. Any dog bite cases, and even any mammal bite case. We're talking about monkeys, cats, any mammals. Please report to the authority so that we can do the checking. But rabies is practically predominantly is in the dogs population. Satu lagi perkara ialah bahawa perintah ini pun ada perintah suntikan pencegahan penyakit anjing gila. Semua anjing yang berumur 3 bulan dan lebih hendaklah diserahkan untuk suntikan mencegah penyakit anjing gila pada tarikh, masa dan tempat yang ditetapkan oleh pengarah Perkhidmatan Veteriner Negeri Pulau Pinang. Saya serah kepada Dr. Samia. Sila. Bagaimana yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, pengarah Perkhidmatan Veteriner diberi kuasa di bawah Akta Binatang 1953 menurut subsection 42A, di mana setiap anjing yang berumur 3 bulan dan lebih pada tarikh perintah suntikan pencegahan penyakit anjing gila Negeri Pulau Pinang 2015 berkuat kuasa untuk ditanda dan disuntik supaya terpelihara daripada mendapat penyakit anjing gila pada tarikh, waktu dan tempat tersebut di dalam jadual di bawah ini. Dan kita telah dalam penguataan ini mengambil tempat seperti seberang Perai Utara, iaitu di Pejabat Perkhidmatan Veteriner Daerah Seberang Perai Utara di Jalan Pokok Macang, Pulau Pinang, Pejabat Perkhidmatan Veteriner Daerah Seberang Perai Tengah, Ceruk Tok Kun, Jalan Kulim, Bukit Mentajam, Pulau Pinang, Ibu Pejabat Perkhidmatan Veteriner Jalan Bukit Tengah, Bukit Mentajam, Pulau Pinang, Pejabat Perkhidmatan Veteriner Daerah Seberang Perai Selatan, Sungai Jawi, Sungai Bakak, Pulau Pinang, Pejabat Perkhidmatan Veteriner Daerah Timur Laut, Jalan Kampung Jawa Baru, Pulau Pinang, dan Pejabat Perkhidmatan Veteriner Daerah Barat Daya, Balik Pulau, Pulau Pinang sebagai pejabat di mana semua pemunya-pemunya haiwan anjing yang bertuan untuk mendapatkan suntikan rabies, vaksin rabies, ya. Dan menurut perintah Perenggan 42 dalam kurungan 6A, oleh kerana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang pada 15 September 2015 telah mengeluarkan perintah suntikan pencegahan penyakit anjing gila Negeri Pulau Pinang 2015 di bawah subsection 42.1 Akta Binatang 1953, Akta 647 dalam Negeri Pulau Pinang. Oleh dan demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Perenggan 42 dalam kurungan 6A Akta 647, Pengarah Perkhidmatan Veteriner Negeri Pulau Pinang dengan ini memaklumkan bahawa tiap-tiap anjing yang berumur 3 bulan dan lebih dalam negeri Pulau Pinang hendaklah selepas 15 September 2015 dan bila-bila semasa perintah tersebut berkuat kuasa memakai pada badannya satu lencana bernombor yang dikeluarkan bagi tahun 2015 oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia yang menjadi keterangan bahawa anjing itu telah disuntik supaya terpelihara daripada penyakit anjing gila. So, mana-mana anjing yang berumur 3 bulan dan lebih yang dijumpai di dalam negeri Pulau Pinang selepas 15 September 2015, sama ada merayau-rayau atau tidak,
yang tidak memakai lencana suntikan yang tersebut itu akan dimusnahkan. Jadi dengan dua kuasa yang ada ini, Jabatan Pemerintahan Veterina akan melaksanakannya sebaik yang boleh supaya kita dapat menangani wabak penyakit anjing gila ini. Dan saya ingatkan lagi pada semua, sekiranya berlaku kes gigitan, hendaklah segera melaporkan. Sebab kita nak ambil langkah pencegahan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Saya rasa kita tidak ada banyak masalah apabila manusia digigit, dan boleh kita elakkan daripada berlakunya kematian dalam manusia. Sebab tuan-tuan hanya lihat anjing gila ni tak sempat nak tengok pun, tapi kita dah bunuh. Tapi dalam manusia, kita pun tak nak manusia ini sampai ke tahap di mana dia mati. Jadi kita akan ambil tindakan segera. Kalau gigit saja, tak kiralah anjing itu ada terjangkit atau tidak, mesti kita akan bagi suntikan anti-rabies dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Negeri. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada juga pihak majlis, kedua-dua majlis di Pulau Pinang dan juga di seberang Perai yang telah memberi kerjasama yang sangat jitu, juga Perkhidmatan Kesihatan kepada kami dalam operasi rabies yang dah bermula pada 16 hari bulan September 2015. Sekian, terima kasih. Ada soalan kepada Dr. Samia?